InsyaAllah pada petang ini kita akan sambung. Saya akan sambung perbincangan perkara yang ke-10. Sambungan. Mengambil lahiriah Al-Quran dan As-Sunnah merupakan prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kenyataan ini secara umum. Kenyataan ini secara umum bahawa apa yang disebut oleh Quran dan Sunnah secara zahirnya itu merupakan prinsip asas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kenyataan secara umum. Sebab itulah kalau kita perhatikan Quran ini, kalau apa yang disebut yang zahir itu, kenyataan yang zahir itu, itulah yang diterima pakai. Lebih-lebih lagi kalau ada hadis pula yang menyokong, itu memantakkan lagi pemahaman zahir Al-Quran itu. Itu kenyataan secara umum. Mana secara detailnya, secara kita kata, kalau kita ambil secara spesifik, di situ adalah kaedah-kaedah dalam ilmu. Dengan usul fiqhnya, usul tafsirnya, kaedah kita nak memahami Al-Quran, itu banyak. Itu pengajian yang berkait dengan Al-Quran. Cuma asasnya beginilah. Dan kalau kita perhatikan sahabat-sahabat Nabi dulu yang mana mereka pakai. Ketika tidak ada usul fiqh, ketika tidak ada usul tafsir, ketika tidak ada kita kata ilmu-ilmu seperti yang ada sekarang. Jadi para sahabat tu pakai yang mana? Dia ikut zahir. Dia tidak akan, sebab tu zaman sahabat tu dia tidak buat perkara yang melebihi daripada apa yang disebut dalam Quran dan hadis. Itu prinsip asasnya. Cumanya bagusnya agama Islam ni, hebatnya, dia boleh berkembang sesetengah perkara. Misalnya dalam bab fiqh, dalam bab muamalat dia berkembang. Sebab itulah ulama bila buat kajian, rupanya dalam agama kita ni ada yang ada yang kita kata muhkam, ada yang tidak muhkam, ada yang kaedah-kaedah. Itu kerja ulama lah. Sebab itulah berlaku apa perubahan zaman yang berlaku dalam kehidupan manusia, dia sesuai dengan agama. Sebab apa? Pemahaman ulama itu betul. Jadi yang kawal itu apa? Institusi ulama. Bukan seorang, bukan individu ulama, institusi ulama. Sebab itu kita tengok dalam kaum-kaum yang boleh berbeza, ulama akan berbeza. Tapi dalam perkara yang tidak berbeza, usul akidah itu sama sahaja. Itu. Sebab tu kalau kita tengok, kalau setengah orang yang cuba nak memanjangkan bicara tentang perkara-perkara yang tak perlu dipanjangkan, dia jadi isu, jadi masalah. Jadi masalah. Seperti sekarang lah kita tengok apa yang berlaku. Allah ni berada di mana? Tu tak perlu bincang benda tu. Awak duduk mana lagi? Bila kita bincang perkara tu jadi masalah. Jadi masalah. Tuhan di atas langit. Lepas tu kalau kata di atas langit, maknanya itu ada arah tu. Ada tempat. Tu perbincangan falsafah dulu tak timbul. Sebab apa? Sebab terima Tuhan di atas langit. Ada macam mana? Serah pada Allah SWT. Dia kata ada. Sebab tu kita tak kata Tuhan ada dalam perut bumi. Sebab Allah tak sebut begitu. Allah tak sebut. Tu dulu. Jadi tak timbul masalah. Jadi sekarang ni timbul bila kata Tuhan tidak bertempat. Istilah Tuhan tidak bertempat pun tak ada sebut dalam Quran. Tak ada dalam hadis. Jadi perkara-perkara gitu sebenarnya tak perlu kita bincang panjang lebar sehingga kita membodoh dan mengkafirkan orang lain. Ini tak betul. Silaplah. Kalau kita nak bincang perkara lain. Perkara itu kita terima saja. Seperti mana kita terima Allah tu ada, kita pun ada juga. Macam mana adanya Allah? Surah pada Allah lah. Tentu tidak. Jadi semua tu kita kembalikan pada ayat laisa kamitslihi syai'. Allah ni tidak sama. Walaupun dia sebut zahirnya bahasa nampak sama, tapi dia tidak sama dengan kita. Walaupun kita nampak kita kata sebut kaki tangan kerajaan dengan kaki tangan kita tak sama. Tapi kalimah itulah yang digunakan. Kalau hak tu tidak pening kepala, kenapa hak ni pening kepala? Jadi bila timbul kita kata Allah tidak bertempat, kita duk bincang panjang lebar, maka dia di situlah ruang untuk syaitan ganggu kita. Sehingga terpaksa takwil ayat yang jelas Allah pergi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tu tempat ke apa? Pergi jumpa Tuhan di situ. Jadi banyak, jadi hak tak sepatut takwil, jadi terpaksa takwil. Sebab apa? Sebab kita letak asas itu salah dah. Begitu. Bagi saya perkara itu tak perlulah. Kalau ada itu rugi masa lah. Banyak perkara lain yang sepatut kita bincang. Cuba kita tengok di sini. Allah Azza wa Jal
memerintahkan orang-orang beriman untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bila mana mereka berselisih, berbalah, berbantah, maka kena rujuk pada Quran. Rujuk pada hadis. Dia kata nak rujuk macam mana kita tak erti. Hak tu yang suruh belajar tu. Ni duk pecah ustaz. Duduk marah ke ustaz. Tak boleh sikit, tak serupa. Kalau tak serupa, tak boleh. Tu tak kena tu. Kadang-kadang hak tak serupa tu lah molek ya. Setengah-setengah perkara dia tak boleh serupa. Kalau serupa berat. Dalam kehidupan dunia biasa ni pun memang tak serupa. Tuhan buat tak serupa. Memang itu dunia. Sebab tu Hamka dalam ada satu kuliah dia kata tidak sama, itulah kesamarataan. Allah buat tak sama. Kita tak sama tu jadi comel tu. Kita nampak kita boleh belajar, kita boleh mikir. Manusia ni mikir kerana dia tengok perkara yang berbeza. Kalau ahli falsafah dia kata mudah. Kenapa kita kena rendah? Sebab ada yang tinggi. Hidup ni penuh dengan perbandingan. Kenapa kita tahu orang itu cantik? Sebab kita tengok Yahudah ada. Mana orang yang cantik kena berterima kasih pada Yahudah tu. Waktu tambah tu. Sebab apa? Sebab awak nampak cantik ni kerana saya uduh ya. Kalau saya comel tak nampak, orang tak kelih pun awak tu. Dunia ni memang begitu sifat dia. Kena terima lah. Tapi ada setengah-setengah perkara tu tak boleh dia kena sama. Dia panggil usul akidah. Furuk boleh beza lagi. Furuk boleh beza lagi. Syurga ada ke tidak? Ada. Kalau orang kata tak ada, usul akidah. Tapi sudah di neraka ada ke syurga ataupun neraka ikutlah. Sudah ada dekat sekarang, tu ada khilaf, berlaku khilaf. Hak tu dipanggil furuk. Tapi cahaya adanya tu, tu kena cahaya. Tu kena cahaya. Contohnya Nabi ni maksum, tak cahaya tu kafir itu. Maksum tu bila? Masa kecil kau selepas jadi Nabi. Hak tu khilaf, hak tu furuk dia panggil. Faham tak? Siapa tak percaya Nabi maksum, itu usul tu. Itu rasa akidah. Semua orang percaya, cuma khilafnya maksum tu ketika mana? Apakah setelah dia dilantik menjadi Nabi secara rasmi, ataupun ketika kecil lagi dia sudah maksum? Itu khilaf ulama. Itu panggil khilaf furuk. Usulnya apa? Maksum. Itu semua orang timur. Itu kita kena faham lah. Dalam menentukan jalan keluar, mereka kena kembali kepada Al-Quran dan hadis dalam menentukan jalan keluar dari apa yang mereka perselisihkan. Sila rujuklah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu. Ini sesuatu, ini makna sesuatu yang berkait dengan agama lah. Berselisih pendapat dalam bab nak bina, nak letak. Kalau buat rumah, ada selisih pendapat dengan suami isteri. Hak tu tak perlulah rujuk pada Quran dan hadis. Hak tu bab dunia tu fikir sendirilah. Nak letak dapur depan ke belakang. Biasanya orang buat rumah dapur duduk belakang. Lah ni duduk depan. Sudah khilaf pula tu dok. Tengok dalam Quran tak jumpa masalah tu. Tengok dalam hadis kena faham lah. Tak kena jadi betul ketemu. Sodek pun belok juga dah lah ni. Kena faham lah tu. Bila kita kata kena kembali pada Quran dan hadis, ada yang faham, tolak ulama. Tak kau orang panggil sodek tu. Kena faham lah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik. Kena rujuk pada Quran. Misalnya kalau berlaku pertelingkahan dalam bab ibadat, ni kata kena, nak rujuk macam mana? Nak rujuk macam kena rujuk pada ulama lah. Ulama kita kena tengok lah. Sebab ulama ni tak boleh seorang kena ramai. Tak puas hati dengan ulama ni, tanya orang lain pula buat perbandingan. Sebab ulama ni pun dia ada kadar yang berbeza-beza juga ilmu. Memang ahli sunnah begitu. Dalam kitab ni tak sebut. Dalam kitab lain, memang dinyatakan. Termasuk dalam perkara ahli sunnah. Dia tidak menganggap semua orang itu, atas satu orang, dia tahu semua perkara. Itu termasuk dalam akidah. Kita kata Imam Syafi'i hebat. Tapi, apakah kita akan kata dia tahu semua perkara? Tidak. Sahabat Nabi pun tidak tahu semua perkara. Bahkan Nabi pun tidak tahu semua perkara. Tak. Sebab tu Nabi berbincang dengan sahabat dia. Dalam isu-isu tertentu, tanya sahabat, panggil sahabat-sahabat utama. Mana tak tahu dah tu. Yang tahu semua perkaranya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah kita.
Sebab tu kadang-kadang kenyataan Nabi pun ada sahabat tanya, ni wahyu ke? Wahyu ke? Bila Nabi kata tidak wahyu, ni pendapat aku. Sahabat pun kata, saya nak bagi pandangan saya boleh. Dah lebak ke dia? Dah lebak ni. Dalam peperangan, dalam bab-bab hak berkait. Tapi kalau bab ibadat, tak. Kalau dalam bab ibadat, kalau Nabi buat gitu-gitu, tak tanya dah. Tu Imam Mujahid, wafat pada tahun 103 Hijrah, berkata ketika menafsirkan ayat ini, ayat surah An-Nisa ini, ayat 59 surah An-Nisa ini. Kata Mujahid, dia kata kembali kepada Allah ini, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah. Kembali kepada Allah ini maksudnya kembali kepada Al-Quran. Sedangkan kembali kepada Rasul maksudnya kembali kepada sunnah Rasulullah. Jadi hak kata kembali pada Rasul tu sunnah lah. Penafsiran seperti ini juga ditafsirkan oleh para ulama salaf lainnya. Hadirat, perkara-perkara khilaf ni, ulama tulis kitab lah, khilaf di kalangan sahabat. Ni contoh biarlah saya ambil dah. Dah nak hidup sangat di zaman dah ni. Kena terima lah benda-benda khilaf ni. Ni benda kita tok guru pun tak sebut, padahal kita ada. Orang kita ni kalau kita kata setuh kemaluan, setuh zakar lah kita katakan lelaki. Tak batal wudu. Oh sesak barat. Bukan sekat-sekat barat ni. Lepas tu Sayyidina Ali kata tak batal ke tuan? Sayyidina kata peling ya dia punya kemaluan. Apa batal? Setuh dia. Dah setuh kemaluan, setuh kulit. Peling dia kata. Nak kata mana Sayyidina Ali? Awak nak kata Sayyidina Ali Wahabi? Awak nak kata Sayyidina Ali sesat? Bukan Sayyidina Ali seorang. Rupanya ada hadis Nabi. Nabi kata bapanya kemaluan kamu tu satu juzuk daripada anggota kamu. Patut ada hadis Nabi kata batal pula tu. Sebab tu hadis-hadis begini dia kena belajar tu. Hak ni dalam konteks mana, hak ni dalam konteks mana. Itu ya punca jadi khilaf tu. Kita kena faham lah tu. Jadi ulama-ulama yang kata tak batas tu kemaluan, dia kata, apa kemaluan ni najis kah? Tidak air kecil kan najis. Air kecil pun tak batas tu. Kan kita ada wuduk, kita tersentuh air kencing, kan? Kita pergi basuh tangan, tak batal. Tiba-tiba setuh kemaluan jadi batal. Buat pada air kecil kemaluan. Nak kata orang ni. Sebab tu dia ada perbincangan, sebab tu ulama bincang. Jadi kita tak nafikan dalam mazhab Syafi'i batal lah. Adalah pegangan dia, bukan tak ada hujah. Jangan kita anggap dalam mazhab Syafi'i tak ada hujah, ada hujah. Mana kalau kita baca hujah mazhab Syafi'i, dia ada hujah dia dengan dalil gini-gini. Tapi ulama orang kata tak batal, tak ada dalil dia pula. Itulah orang panggil bab fiqh. Jadi awak nak pakai hak mana? Dia kalau perbincangan ni kalau ada, dia kita ngaji, kita nak tahu dalil hak tu lah. Ulama kata mana dalil? Hak tu ya kita nak ngajinya. Duk ngaji sekumbai tu. Tak kalau pergi ngaji Azhar, naik kapal tu berhabis pergi. Bila anak murid tanya, jadi dalil kata gini, mana tu? Tidak diajar tanya dalil dalam agama. Lepas tu pergi ngaji 4 tahun ngaji ke dia? Tu Jadi ulama ni perlu dimakamkan. Jenis gini lah. Dan apa nak ke makam sangat. Jadi kena faham tu agama Islam kita ni jelas. Sebab tu saya kitab ni sebenarnya kita bukan kata perbincangan dia lengkap, terbaik, tidak. Tapi banyak kebaikan. Banyak lagi kitab lain hak dia tak sebut ni. Gitu Jadi saya sebut tu bukan apa. Biar kita tahu. Jadi kadang-kadang bila tidak disebut, kadang terkejut. Tapi janganlah kita bila kita tahu disebut hak tu kapung. Bawa kejut khabar ke. Kena dalam pengajian, sesi pengajian tak apalah. Dalam bentuk pengajian tu tidak jadi masalah. Tu pun kena tengoklah juga. Sebab ada, memang gitu pun. Sebab saya tengah dalam internet misalnya, ni bahaya ni. Dia sikat tuan guru tu. Sikat ustaz tu. Tak kena lagi tu. Misalnya ada orang tanya dia, ni saya sebut ni bukan apa, sebab kita jangan begitu. Sebab tu kita kena ngaji ni biar luah seperti mana ulama kita ngaji. Imam Syafi'i ini sangat luah ilmu dia. Tiba-tiba orang ikut dia tu cuba nak mempersempitkan ilmu tu. Itu satu kesilapan. Ada seorang ustaz dalam YouTube video lah. Ada orang tanya dia apa hukum. Ada ustaz yang mengatakan suami tu bila dia sentuh isteri dia tak batal wuduk. Apa pandangan ustaz? Apa dia jawab? Dia kata itu menandakan ustaz tu telepih kuda dia tu.
Terlepih kuda. Dia tidak cerita sepatut. Dia bincang lah. Itu khilaf. Dalam mazhab Syafi'i kita tak boleh memang batal. Memang dalam mazhab. Dan ulama-ulama, bahkan Imam Syafi'i pun kata batal. Dia ada dalil dia. Jadi orang yang kata tak batal, Imam Bukhari kata tak batal. Tak okey lah Imam Bukhari makan pi kuda menasab. No. Imam Bukhari kata tak batal. Dia ada dalil dia. Ada dalil. Hak dalil itulah kita nak ngajinya. Hak tu ya kita tanyanya dalil. Orang tak ada ulama, anak-anak murid tak tanya dah bila tok guru kata kena semaya, mana tok guru dalil kena semaya. Anak murid tak tanya dah tu. Hak tu kelah orang asli tu kena tanya hak tu. Jangan kita tengok anak-anak murid ni bodoh. Cerdik anak murid tak tanya dah bagi-bagi hak tu. Bila dia tanya dalil, bila dia tengok ustaz dia duduk depan ni kecek ngapu baru dia tanya dalil. Nak dalil lagu mana ustaz? Nak. Itu benda gitu ya sebenarnya. Penafsiran seperti ini juga ditafsirkan oleh para ulama salah lainnya. Jadi maksud kembali pada Allah, kembali pada Rasul, apa maksud? Mujahid kata, ni tokoh mufassir besar ni. Dia kata kembali pada Allah, itu mana Quran lah. Kembali kepada sunnah, kembali pada Rasul, mana kembali pada sunnah. Jadi nak kembali macam mana? Belajarlah. Quran ni hadirat. Orang Arab pun dia kena ada kaedah nak faham Quran. Sah kalau kita orang tidak Arab ni. Orang Arab sendiri itu perlu. Sebab tu di kalangan sahabat-sahabat Nabi, dia faham. Walaupun tak ada, zaman dia tak ada lagi, kita kata usul tafsir, tak ada usul-usul yang berkait dengan usul-usul yang berkait dengan hadis, walaupun tak ada. Tapi pemahaman dia tu molek. Itu kelebihan dianya. Sehingga Nabi jamin kalau ikut sahabat tak faham. Imam Syafi'i kata aku kalau tak faham hadis, aku kena rujuk pada sahabat. Lagu mana sahabat amal hadis ni? Maknanya walaupun sahabat Nabi tidak terkenal sebagai orang yang mahir ilmu, usul tafsir, usul fiqh, tapi pemahaman dia tu betul. Generasi itulah jadi ikut kitanya. Sebab tu Nabi kata sunnah sahabat, Nabi sebut sunnah sahabat aku. Maknanya sunnah aku dan sunnah sahabat aku. Mana sahabat nak perbuatan sahabat Nabi disebut oleh Nabi sebagai sunnah juga. Cuma sunnah yang macam mana tu? Tu kita kena belajar lah. Tu kita kena faham tu kan. Hal terbesar yang membezakan antara salaf dengan yang lain dari golongan pelaku bid'ah adalah salah menghormati dan menjunjung tinggi sunnah Nabi SAW. Sunnah bagi mereka adalah penjelas, penafsir dan penghurai kepada Al-Quran. Baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang syariat. Oleh kerana itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil lahiriah hadis. Dia tengok zahir hadis itu macam mana. Itu dulu yang dia tengok. Kecuali bila nampak hadis tu, dia panggil gini, kita kena faham sebab hari ini dia tidaklah sebut semua perkara. Ulama kita ni memang asas dia akan pegang zahir hadis tu. Kecuali tak boleh nak pegang zahir hadis. Sebab apa tak boleh tu? Misalnya dalam satu isu banyak hadis. Ada hadis kata gini, ada hadis kata gini. Jadi ulama kita ni dia ada satu kaedah dia panggil nak memahami satu nas, satu isu yang dibincang dalam Quran, dalam hadis, dia kena jam'ul adillah, dia panggil istilah. Jam'ul adillah ni maknanya kena tengok dalam bentuk yang kolektif. Maknanya kita nak bincang tentang batal wuduk bila sentuh suami isteri ni kena buat mari semua hadis-hadis yang berkaitan. Kita tengok. Kita tengok macam mana. Nak faham haram. Ada Nabi sebut haram kencing ngadap kiblat. Tiba-tiba tu banyaklah hadis. Tiba-tiba ada hadis. Sahabat besar Ibnu Umar kata, dia tengok Nabi ngadap kiblat. Tu lama kata sudah. Nak macam mana? Kumpul semua, ambil semua hadis letak depan. Kaji sesa hadis hak sebut haram ni mana di luar rumah ke dalam rumah ke, di tempat terbuka ke, tempat terlenu. Kena semak semua baru boleh buat keputusan. Maknanya asasnya tengok zahir, tapi kadang-kadang tak boleh tengok zahir. Tak sesat masalah. Misalnya kisah tadi lah. Misalnya kisah kata setuh kemaluan tu. Ada kata batal, ada kata tak. Tak kira lah ulama guna akal dia semata-mata. Hak ni nafsu dia nak kata batal. Maka dia kata batal. Ulama kita tidak begitu. Mesti ada dalil. Tu yang kita ngaji bokok-bokok tu. Sampai belok punggung-punggung tu. Ada ulama hadis kita ngaji sakit pinggir-pinggir. Dia kata tak ada dalil. Tak boleh dalil. Dia guna bahasa berat lagi. Bahasa dia ni orang Kelantan. Kita nak sebut tak gamuk bahasa dia tu. Saya sebut sekat pinggir, dia pergi pas bawah pinggir lagi. Kita ngaji ketemu dia kata tak perlu tanya dalil. Lepas tu ngaji ngaji geria sebenarnya siapa tak perlu tanya dalil.
Orang kampung hak kita ngajar pun kita kena ayat dalil. Cuma kita tidak tekan je. Hak ni sahih ni macam dalam Bukhari. Cukup dah tu. Bagi ke orang kampung kalau kita didik gitu ke dia akan terlekat dengan dalil. Oh, dia kenal Bukhari. Jangan kita tengok orang kampung ni bodoh. Tak. Kena sebut gitu. Misalnya kalau kita ngajar kampung, tak payah tak timbul isu. Bila kita sebut contohnya, nak rokok, nak dalil. Tak ada dalil, tak boleh rokok. Allah gamalik. Orang tak bincang dah buat rokok tu. Orang kampung pun dia tahu dah tu tak perlu dia pun tidak nak dah dalil. Jadi kita kadang-kadang tak sebut. Kita bincangnya dalam kisah moden. Misalnya kita kata semaya dalam kapal terbang lagu mana. Memang tak ada kapal terbang zaman Nabi. Nak dalil Nabi semaya dalam kapal terbang. Tak boleh. Kapal terbang ni orang panggil gapo? Kenderaan. Nabi ni ada ke tidak semaya di atas kenderaan? Ada. Hak tu lah. Hak tu dalilnya. Tu orang panggil masalah-masalah baru. Kita maya dalam bangunan. Tak tahu arah kiblat mana je. Tak ada. Nampak lah macam ni. Pai ada. Air ada. Sejadah ada. Tak tahu arah kiblat. Misalnya kita pergi ke bilik hotel tak ada arah kiblat. Nampak lah mana. Tak ada ke kita berlaku zaman ni. Hak tu yang kita mengajinya. Tu hadiah mudahnya. Cuma dia jadi timbul isu minta dalil Quran hadis ni bila ada ustaz tu ngapo peringkat tinggi. Ngaruk kecek. Oh macam-macam timbul lah ni. Sebab apa? Sebab dia test 3 tahun. Tak ada siapa setuh dia. Orang yang bertanggungjawab tidur tak bangun-bangun. Itu yang dia berani tu. Tobik benar pelik-pelik. Kalau zaman sahabat dulu, orang buat kecek pelik-pelik gini, saya normal. Dia tak lepas saja. Zaman sahabat, dia pergi lah ni. Mau ambil dalil mana? Kalau zaman saya normal. Silap-silap hari bulan kak. Tinggal sikit tubuh. Jadi zaman kita ni, sebab tu orang takut. Nak kecek tak terlalu. Ni kat dalam internet secara tu live kecek. Tak ada siapa bui peringatan dengan tegas, siapa tangkap dia tu. Tu masalah tempat kita. Jadi orang yang berkenaan tu, pasal ni lah. Jadi Quran tu jelas, dia tu penafsir kepada hadis tu sunnah tu jelas, dia sebagai mufassir, mubayyin kepada Al-Quran. Tak kiralah dalam bidang akidah ke bidang syariah. Oleh kerana itu, ahli sunnah wal jamaah mengambil makna zahir hadis, tidak takwil serta tidak menolaknya dengan kenyataan yang lemah. Sebagaimana ahli kalam yang mengatakan bahawa hadis-hadis itu adalah hadis-hadis ahad yang tidak boleh dijadikan sebagai dasar ilmu dan keyakinan. Ucapan ahli kalam ini sesak dan menyesatkan. Sebab hadis tu kalau sahih walaupun dia tu hadis ahad, dia tetap boleh digunakan. Itu mengikut ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini perbincangan lain. Ini termasuk dalam usul sedikit lah. Sebab tu hadirat perlu juga. Dan saya sendiri pun insyaAllah akan sekali-sekala lah. Walaupun kita baca kitab ni mungkin 2-3 bulan ke sekali, kita bincang hadis ahad tu apa. Sebab kita jumpa sama tu hadis hasan tu apa. Kita ambil satu kita kata senja tak apa dah. Kita ambil mana bab-bab biasa disebut. Walaupun kita tidak belajar secara sistematik daripada bab ke bab. Tak apalah. Cuma bagi saya duk fikir juga. Pokok kita ni ngaji banyak dah tidak. Orang bahasa ngaji pun dia nak ngaji bahasa. Orangnya tunggu bahasa pun ngaji dah. Makna perlu kita naik ke dia punya, kita kata bagi nilai tambah lah. Misalnya sekali-sekala kita buat di kalangan kita lah. Nak faham. Orang panggil usul hadis tu. Usul tafsir ke. Sepuluh Ustaz Anis duk mengajar tu. Ustaz Anis tu dia tumpu pada tu. Bagus lah. Bagi hak nak tu dia ada tempat nak mengaji tu. Dalam ilmu tu. Ni duk mengaji kita baca kita ada berapa kali jumpa ni hadis hasan, ni tarikh hadis sahih. Gapo dia hasan sahih. Hasan kapo kita ada 3 orang dia tu. Tapi hak tu tak mari masjid. Jadi hak ni apa maksud hasan sahih lepas tu? Akan jumpa hadis mu'dhal gapo ni. Sekurang-kurang kalau kita boleh tahu untuk kita sendiri ya. Tu. Perlu juga tu ya. InsyaAllah lah kita akan cuba buat. Mana kalau tak tambah masa, tak apa kita sekali-sekali kita ambil. Okey, minggu depan kita nak baca tu. Kita buat nota kalau misalnya nak secara ringkas. Asas, madkhal kepada ilmu tu. Bagus tu. Kalau tidak, kita tak tahu. Misalnya situ, ahlul kalam. Kenapa dia ahlul kalam? Nak sebut tu panjang tu. Ni pokok falsafah lah. Dia bahas tentang Quran hadis berdasar pada falsafah.
itulah contoh bab tadi. Kata Tuhan, dia tolak Tuhan berada di atas langit. Padahal Nabi sebut. Nabi memperakui imra'ah perempuan tadi, hamba tadi. Aina Allah fis sama. Berimeh dah tu dia tu. Islam dah tu dia tu. Tak bincang awak kata gini tu mana awak telah menempatkan arah dan mengatakan Allah berarah dan bertempat. Tak ada. Itu perbincangan ahli ilmu kalam, dia sudah diresapi oleh faham falsafah. Misalnya kita terang. Jadi timur masalah bila kata doa akak tangan, akak mana tiba apa tidak awak gitu. Akak apa tu? Isyarat kepada tinggi. Dia kata isyarat kepada tinggi. Tinggi tidak tepat. Kukuk mana tepat tu? Sebab itulah hak betul dalam Quran sebut betul dah. Hak dia sebut tu semua dia kembali pada laisaka, itu asah dia. Kata Allah ada tangan pun, tapi tak serupa tangan manusia. Tangan makhluk tak sama. Cukup dah tu. Gitu ya. Lepas tu nak bincang, nak kaji siapa botak pala-pala, kaji ayat-ayat lain. Kaji ayat-ayat lain. Tak usah kaji tu, gitu ya. Hak tu termasuk dalam iman. Cukup. Tak perlu bincang pun. Sebab tu Sayyidina Ali kata siapa dia bincang tentang zat Allah, maknanya dia akan rosak dia. Siapa dia bincang tentang kejadian Tuhan ni, dia akan maju. Baik. Imam Syafi'i berpendapat bahawa di dalam syariat, kedudukan as-sunnah adalah seperti Al-Quran. Apa yang ditetapkan dalam as-sunnah adalah seperti apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Dan apa yang diharamkan oleh as-sunnah sama dengan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Sebabnya adalah kerana keduanya berasal daripada Allah. Maknanya sunnah tu hadis sahih lah. Sunnah tu sunnah yang, ni maksud sunnah ni maksudnya hadis lah. Hadis tu syaratnya sahih lah. Kalau da'ih, dia ada kegunaan bab hadis da'ih ni. Untuk fada'i, kelebihan amalan. Sekadar kita. Tak boleh kita nak anjur secara besar-besaran masyarakat. Tak boleh. Mengikut ulama. Makna kedudukan hadis da'ih ni maknanya untuk perkara yang kecil. Amalan peribadi. Gitu cukup lah. Tapi hak da'if tadi syarat amalan tu dia tak boleh bercanggah dengan hak sahih. Kalau bercanggah dia jadi da'if jiddan, dia panggil mungkar, hadis tu mungkar. Tak boleh. Itulah hak kita nak belajar tu. Jadi bagi Imam Syafi'i sama saja. Sama tu makna dari segi menjadi dustur perlembagaan hidup kita, menjadi tempat rujuk kita sama. Terus ni orang panggil kenyataan secara umum. Sebab tu saya kata bila hadis tu sahih. Sebab bila sebut sunnah ni sesuatu yang sahih. Maklumat yang sahih yang diterima daripada hadis sahih, itu dia panggil sunnah. Mengikut ulama. Orang tak panggil sunnah, tak, sebab tu dia tak ada istilah sunnah yang hasan, sunnah yang sahih, sunnah yang tak ada. Hak tu hadis sahih, hadis hasan, dan beberapa banyak lagi istilah. Hadis itu kategori dia tu. Di bawah dhaif saja tu berapa pecah dia sebelah. Tu. Hak sahih sendiri pun dia ada kategori dia. Mutawatir tu tinggi lah. Hasan sendiri pun ada. Pecah-pecah dia pula. Tu. Jadi, hak Imam Syafi'i sebut ni, mana bila kata sunnah, mana maklumat yang diambil daripada hadis sahih. Hak tu bagi Imam Syafi'i, dia sama seperti Quran. Sebab tu orang yang terima Quran saja, tolak hadis, memang sesat. Dia tak akan mungkin boleh faham Al-Quran dengan baik kalau dia tak nak sunnah. Baik. Imam Syafi'i sebut dalam kitab ada Ar-Risalah. Dia sebut dengan halaman tu. 88 hingga 89. Apa kata Imam Syafi'i? Rasulullah SAW telah menerangkan hukum yang terdapat dalam kitab Allah. Dan beliau menerangkan atau menetapkan pula hukum yang tidak terdapat dalam kitab Allah. Dan segala yang beliau tetapkan, Allah Subhanahu Wa Taala pasti mewajibkan kepada kita untuk mengikutinya. Apa yang datang daripada Rasul, itu hakikatnya daripada Allah. Walaupun tidak ada dalam Quran. Itulah orang panggil maksum Nabi ni. Sebab tu Nabi ni dia tidak mengaku jadi Nabi. Kecuali setelah dia diperakui oleh Allah. Dan kalau dia tidak kata, aku ni Nabi, dia tu berdosa besar dia. Boleh rosak akidah. Katakanlah Nabi tu tak percaya dia Nabi. Tak berlaku begitu. Cuma dalam kitab sebut. Dia sendiri pun jadi kafir. Sebab tu Nabi ni kadang-kadang, misalnya contoh ni, dia pernah sebut pada anak dia. Ni hadis ni panjang lah, sebut pada keluarga dia. Mana kalau kamu semua nak selamat, kamu kena ikut aku sebagai Rasul Allah. Aku ni betul lah ayah kamu, wahai Fatimah. Tapi semata-mata hubungan dengan ayah tu tak selamat. Kamu kena ikut aku ni sebagai utusan Allah. Itu maksudnya. Jadi, aku ni ayah kamu tu satu perkara. Dan bukan kerana itu kamu masuk syurga.
Tapi kamu masuk surga kerana ikut aku sebagai Rasul. Jadi kalau kamu anak aku, kamu pak saudara aku, kamu siapa saja dalam keluarga aku, kalau kamu tak ikut aku, kamu tak selamat. Bahkan tak, sebab tu ulama kata tak ada satu jaminan. Maknanya tak ada satu hadis pun yang jelas yang menyebutkan keluarga Rasulullah ni terhindar daripada api neraka. Tak ada hadis. Kalau kita belajar hadis memang ulama sebut gitu. Apa maksudnya? Maksudnya kalau keluarga Rasulullah ni dia nak masuk syurga, dia kena ikut Rasulullah seperti mana kita ikut Rasulullah. Walaupun Rasulullah tu bukan ayah kita, dari segi ayah kandung lah. Tapi peranan dia lebih besar daripada itu. Itu kena faham perkara itu. Sebab itulah kita sebagai orang Islam ni, insya-Allah kita akan selamat selama mana kita ikut pegang kepada cara Nabi. Misalnya Nabi berdoa macam mana, Nabi berzikir macam mana. Kena ada dalam hadis lah. Ada Nabi zikir hu gitu tak. Kita tak sabar lah segi usul pekoh. Nabi ada buat kau tidak lagu tu. Kau ada buat ni kita tengok ada buat gitu. Saya pergi ke zoo di Ipoh tu tak. Memang ada ngatik gitu. Tapi tengok tu kaki dia tangan lebih kurang sama panjang. Ada lah tu. Hu tu mana kadang-kadang bunyi suara dia turun lagi daripada setengah orang tu. Tu hadis-hadis tak. Kita tak sedap bahas lagi ni nak tahu. Nabi ada buat ke tak gitu? Sahabat ada buat ke tidak lagu tu? Tu orang panggil ikut. Lepas tu Allah sendiri tu betul lah. Zikir atas nama zikir. Hak Nabi ajar macam mana? Subhanallah. Betul hak Dr. Zaimi sebut. Tepat tu. Hak kita duduk ngaji tu lah. Tu. Kecuali kita sebut ya Allah tu lain. Ada ya tu lain. Ni Allah saja maksudnya. Ya Rahman, Ya Rahim. Tu tak apa tu. Memang ada sebut tu. Ya Fattah. Lepas tu kena tengok jugalah. Tengok juga. Lepas tu kata kena belajar lah mudahnya. Sebab itulah ulama kita tulis khusus. Imam Nawawi tu kemain susah nak kipu Al-Azkar itu. Tengok situ. Hak tu pun bahas lagi. Ada setengah hadis dipertikaikan. Kukuk mana pun usaha dia tu. Nak ambil daripada Nabi. Untuk umat ni mudah. Sebab kalau duduk dalam kitab berselerak gitu, payah juga tu. Ada kumpul hadis-hadis bab zikir tak setepak. Tengok hal tu lah. Habis ring dah tu ulama kita usaha tu. Nak supaya umat ni ada panduan hidup. Tiba-tiba mari hak jenis gitu. Kita tengok pun lemah. Saya terkejut sebenarnya. Bahagian lagu ni dulu kita baca dalam kitab ya. Ni tengok sendiri. Buat live. Viral pula tu makna berani dia tu. Cuba tengok dalam kitab risalah ni. Jadi apa yang dinyatakan oleh Nabi itu sebagai sunnah, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Mana sama dengan apa yang ada dalam kitab Allah. Jadi makna wajib kita ikut seperti mana ikut Quran juga. Allah menjelaskan bahawa sesiapa yang mengikuti Nabi, Rasul, bererti dia taat kepadanya, yakni kepada Allah. Dan sesiapa yang tidak mengikuti beliau, bererti dia telah berderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang demikian itu tidak boleh bagi seorang makhluk pun untuk melakukannya. Tak boleh. Dan Allah tidak memberi kelonggaran kepada siapa pun untuk tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Hak ni tak ada pilihan. Kita kalau nak selamat. Ni kita sebagai orang Islam lah. Kalau tidak Islam tu, dia bincang dari sudut lain. Awak kena Islam dululah. Tak sedut bincang sunnah-sunnah pada dia tu. Mungkin dia tidak Islam. Mana kita hak Islam ni, yang sudah mengucap, yang sudah berada di bawah akidah tauhid itu, kehidupan kita mesti selarah dengan kehidupan Nabi. Sebab sunnah-sunnah ni, kalau orang tanya kita lah hadirat. Apa dia sunnah Nabi? Kehidupan Rasulullah. Tu mudah. Mudah kita nak kecek. Kehidupan Rasulullah ni dia. Lagu mana Rasulullah minum. Lagu mana cara Rasulullah kaifiat. Berumah tangga. Hidup berjiran. Hidup bermasyarakat. Hidup sebagai pemimpin. Hidup sebagai salah seorang daripada komponen masyarakat. Bagaimana Rasulullah hidup? Rasulullah pakai baju. Semua ada disebut pakai baju. Isteri Nabi kata Rasulullah ni pakai baju. Kalau dia pakai, dia bermula dengan tangan kanan. Kalau dia nak pecah baju, dia mula dengan kiri. Patah ada bacaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Patah ada pula doa-doa supaya Allah berkati baju yang dia pakai. Itu cara Rasulullah ajar kita. Kita minum air. Nak jadi sunnah. Cara minum dengan tangan kanan. Sahabat kata Nabi ni dia minum kalau dia nak bernafas dia jauhkan cawan itu. Itu cara dia Rasulullah. Semua tu kita dapat daripada sahabat. Mungkin sahabat dia hidup dengan Nabi.
Hak Nabi buat semua jadi dapat restu daripada Allah. Sebab tu kalau orang tanya gapo dia agak sunnah Nabi, kehidupan Nabi. Kehidupan Nabi, itu sunnah Nabi. Tu. Okey, sekarang ni kita masuk poin yang ke-11. Poin yang ke-11. Dia kitab ni sebenarnya, hadirat kena ingatlah kitab ni dia tidak nak bincang perkara yang rumit-rumit. Misalnya dari sudut, orang panggil istilah yang suka-suka, tak ada. Makna kitab ni kalau kita baca korang kapur pun, dia akan boleh faham molek. Dan bagi saya lah, setakat saya baca, dia akan jadi seperti sahabat Nabi tu lah faham. Jelas. Tak ada dah orang bagi takwil. Orang nak takwil ni ada bab-bab tertentu boleh takwil lah. Man kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Sesiapa yang buta di dunia maka di hari akhirat lebih buta lagi. Tu memang kena takwil lah. Buta tu maknanya bukan buta mata, buta hati. Tak boleh terima agama. Siapa sesat di dunia tak bertaubat sama mati, akhirat lebih sesat. Tu maksud ayat tu. Kalau kita tak si takwil gak, nyanyilah kat orang buta. Siapa buta atas dunia? Kat sahabat Nabi pun ramai buta. Hari akhirat lebih buta lagi. Berat tu. Tak boleh takwil, tak boleh. Ayat Quran tak boleh takwil. Tak lepas tu. Enggak orang buta kata, berat agama Islam ni. Pening ke? Tu tak apalah. Memang kena takwil pun. Sunnah Nabi SAW menafsirkan Al-Quran. Sunnah Rasulullah ni, yang ni perbuat kehidupan Rasulullah tu, itu sebagai mufassir kepada Al-Quran. Dalam menghuraikan, menerangkan dan menjelaskan nama dan sifat Allah. Semua tu kita boleh faham daripada sunnah Rasulullah SAW. Ini poin yang ke-11. Ini satu penegasan lah. Sunnah Rasulullah, fungsi dia apa? Menafsirkan Al-Quran, menghuraikan Al-Quran, menerangkan Al-Quran dan menjelaskan maksud nama Allah dan sifat Allah. Kalau orang tanya kita lah, Al-Khaliq, kata apa lagi? Al-Bari, makna dekat-dekat. Fatirus sama, Allahu fatirus sama, Allah menciptakan. Apa maksud? Jadi kalau kita tidak belajar melalui hadis, kita tak faham macam mana. Kita tidak dengar daripada sahabat-sahabat yang dianggap sebagai intelektual di kalangan sahabat dihurai, kita nak faham macam mana. Sebab tu ulama kita orang panggil mujtahid ni syarat dia kena reti bahasa Arab. Menguasai, bukan tahu, menguasai. Dia boleh tahu. Bahkan kita ni kalau nak jadi tok pekar, dia kena tahu lah. Kalimah dalam bahasa Arab yang menunjukkan kepada unta ni sampai 50 lebih. Kena tahu tu. Sebab tu bila kita baca ni kita ni naqah, ni jamal. Ni ba'ir. Semua tu nama unta tu. Banyak kalau bahasa Arab. Saya pun tak ingat. Tapi kita tengok terkejut. Allah banyak ni mau kena ngapa sikit kepala aku ni nak. Unta hak minum air seminggu sekali ada nama khusus. Kita ni tak. Bukan unta. Minum jari-jari pun nama manusia situ. Insan tu. Tapi unta orang Arab dah. Ni jenis biasa minum air 3 hari sekali. Ni umur sekian. Nama sekian pula. Beza-beza. Nak jadi mujtahid dia kena reti bagi itu. Barulah dia akan memahami sunnah tu dengan baik. Dia boleh faham Quran dan hadis tu dengan baik. Tu kalau nak jadi peringkat mujtahid lah. Allah jadi berkait dengan perkara ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah." Dan Allah telah menurunkan Al-Kitab, yakni Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni sunnah kepada kamu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Allah mengajar mereka tentang Al-Kitab dan Hikmah. Kitab tu mana Quran, hikmah tu mana sunnah. Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan az-dzikr, yakni Al-Quran, kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka berfikir. Fikir. Allah nak kita berfikir. Quran hadis ni Allah nak kita fikir. Sebab mukjizat Quran, mukjizat maknawi. Dia tak boleh tengok gitu saja.
Tengok Quran. Sebab tu orang kita, okay? Ada setengah letak Quran. Dia ke Quran ni mukjizat. Dia letak Quran dalam alif belakang kereta. Siapa nyetok Quran? Nyetok merah-merah Quran. Lepas tu jadi nyetok kulit ni. Apa letak tu? Apa letak? Quran ni bukan mukjizat. Dia bukan gitu. Nak layan mukjizat Quran ni. Dia kena baca, dia kena belajar, baru nampak sebab dia tu maknawi. Benda bersifat maknawi. Bukan benda bersifat hissi. Quran ni tak ada faedah langsung tu sebenarnya kalau kita letak gitu. Dia malu nak ayat benarnya. Nah, dia nak ayat kata tak sebi accident, dia malu. Tu sebenarnya kalau tanya tak. Takut tak sebi accident. Mana kalau lalu kuk Sungai Tang tu dia kata ni cerita dulu. Tak Sungai Tang tu. Mereka banyak atu ke situ dia tu. Ingat dulu, orang kita dulu. Mereka gelak gelemak kan. Lah ni ada lapu lah. Atak Quran. Hak tu yang saya jumpa tu. Orang yang masa atu tu. Hak boleh kecek beberapa bahasa tu. Bila Tok Bomo pergi nak itu dia baca Yasin tak betul. Dia kata tak betul baca Yasin. Salah tajwid. Dia baca betul. Betul. Saya dengar dia. Betul pada Tok Bomo. Ini dia kata, hak betul, gini baca. Lepas tu nak kata mana? Tak lari, ingat pula tu. Ayat kursi dia ingat tu. Ada satu kita ayat kursi, baca tak betul. Dia tulis betul. Padahal dia tu orang panggil atu lah, orang Melayu kita panggil. Masuk dalam tubuh mocik tu. Nak macam mana? Jadi Quran tu bukan untuk gitu. Tak sebab aksiden letak gitu, takut tak ganggu katu. Bukan lagu tu, maksud Quran tu. Sebab tu kita kena sebab tu kena ngaji. Sebab tu lah ni orang ngaji Quran, alhamdulillah kesedaran sudah semula ada. Ngaji Quran ni bukan sekadar baca tu. Saya ada jumpa seorang makcik tu. Tua dia tua benar tu. Dengan setua tu dia sebut pada saya lah. Dia ikuti kuliah saya lah. Bila saya sebut ni dia kata betul lah ustaz. Dia lah ni dia khatam Quran setiap 7 hari. Moga anak dia pun habis-habis belaka dah ngaji. Dia pun tak sibuk dengan cucu ke apa, dia boleh ni. Bahkan lah ni dia kata dia mula, ni bagus macam kesedaran dia. Lah ni dia cuba buat, dia tak kira lah berapa muka surat. Bila dia baca sayat, dia akan baca terjemahan. Makna dia ni, dia up diri dia, dia buat anjakan, bukan sekadar baca Quran. Kalau tak tahu buta makna, dia tengok terjemahan. Dia masuk dengan saya tu, dia ngaji. Nak ngaji harfiah. Nak tahu setiap patah perkataan apa maksudnya. Hak tu sepatut kita bui pada orang kampung ni. Bui hak tu. Ni duk bui benar pelik-pelik. Wasabah 3. Tekok. Tangan 2. Belik sampai siku. Tu bagai-bagai lagu tu hadirat. Bagai nu. Kuat duk tengok cerita. Tu lah. Allah hadirat benar gitu. Nampak sangat sopong dengan pokok tu. Pokok tu Sami tu. Buddha tu. Sami Buddha tu. Mana Nabi buat gitu? Tak boleh. Memang tak boleh. Tak salah. Kita nak berzikir ni tak? Berzikir ni tak perlu pun guna benda-benda gitu. Kita tidak nafikan ketika selepas solat tu ada sahabat buat begitu. Nabi pun tidak lari sebab tu ulama kata boleh. Tu pun sekadar batu gitu. Sebab ni pun saya tak ada masalah. Kita faham tu. Ni siapa nak gatot tekok. Besar tu umur. Ada orang perempuan tu pakai tarik tu. Dia tak, dia besar lah, dia buah tiak dia ni, dia sakut gini. Dia zikir gitu. Enggak dia dalam telefon dia, duduk depan saya, duduk kecek saya. Saya kata dia ni, duduk gosok ke apa dalam telefon dia ni. Kita pun jadi bengong yuk kali-kali. Lepas tu nampak, lepas tu dia hakak nampak. Duduk osebeh, zikir. Besar, memang besar, macam ni. Dia hakak itu kita select telefon nak, kata sakit kepala kita. Kita macam-macam mari lepas guna jerat ada pergi otak ni nak. Tiba-tiba tu. Nak macam mana? Cuba kita tengok maulid Nabi macam mana. Ahli sunnah ni kerana dia ikut sunnah, orang panggil ahli sunnah. Tu. Orang kita ni dia ada satu kesilapan dalam pemerhatian saya lah. Bila kita kata Nabi tak buat, Nabi tak buat apa salah ke? Tu tak kena dah. Situ tak kena dah. Tu. Tak kena dah. Hak tu dalam bab ibadat. Hak tu tak kena dah. Cara tu tak kena dah. Dia tanya gitu tu tak boleh sebenarnya. Dan Nabi tak buat dalam bab ni. Dalam bab ibadat. Kalau bab lain tak apa. Misalnya kita kata mikrofon. Tak apa, tak ada ni pun. Sebab ni bab dunia. Bukan bab ibadat ni. Cuma bila kita guna dengan cara tu, boleh pahala 10 duit lah. 10
Supaya duit kita guna duit. Nah, zaman Nabi pun tak guna duit seperti kita ni. Mana ada duit kertas gitu. Dia duit dalam bentuk logam itu. Tak apa tu. Jadi tarikh ibadat tadi. Misalnya bila kita nak berzikir. Zikir ni ibadat khusus. Lagu mana Nabi berzikir? Kena rujuk kita. Tu fa'in. Kena rujuk kita. Nabi buat macam mana? Sahabat dia tu yang diiktiraf tu buat macam mana? Benda simple ya. Tapi bila berlaku kesilapan dia jadi pelik. Benda simple. Mudah sangat agama ni sebenarnya. Okey, cuba kita tengok lagi. Cuma di sini sebelum kita bincang suratul Hajj tu ayat 7 tu saya nak sebutlah di sini. Sebelum ayat tu lagi. Sebelum ayat suratul Nahl ayat 64. Kita baca tadi wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Beberapa ayat yang kita baca ni tak termasuk di bawah tu. Sebenarnya Allah nak memperjelaskan fungsi fungsi hadis dan apa kaitan hadis dengan Quran dalam konteks kehidupan kita umat Islam. Hak tu sebenarnya. Dia tak boleh lari pada hak tu. Dah kita duk belajar ni ustaz tu ngajar, ustaz ngajar duk bincang dua tu ya. Quran dengan hadis tu. Tubik bab fiqh, tubik bab syariat, tubik bab tu bab muamalah, bab zikir. Daripada hak tu dia tubik. Tiba-tiba macam mana jadi lain tu? Ada tak kena tu. Mesti dia ambil lain. Dia ulama kita ni dia mudahnya betapa ulama kita dia faham molek. Ni bukan seorang dua lah. Dia kata kita ni sebenarnya kita nak nilai amalan Nabi ni. Hak diamalkan oleh umat ni Allah mudah benar. Ni hak asas secara basic lah. Kalau betul lah amalan tu daripada Nabi, semua orang Islam akan amal. Tu kaedah. Misalnya kita kata zikir subhanallah, mana pun ada tu. Mana umat Islam pun mesti ada. Sebab asal. Sebab daripada Nabi. Tetapi kalau satu tempat saja ada, tempat lain tak ada. Tempat ni ada. Tempat lain tak ada. Bahkan pusat Islam Madinah ni pun tak ada. Kena kaji tu amalan. Dalam kita ada sebut. Apa jadi tak ada? Sedangkan sumber agama kita, sumber ibadat ni daripada Nabi. Apa tempat kita ada, tempat lain tak ada. Awak ambil hadis mana? Dia kata tak boleh tanya dalil. Tu jadi sakit kepala tu. Tak boleh tanya dalil dia kata. Bapa tak boleh tanya dalil. Anak tak boleh nak buat tubik lah. Tapi dia tak boleh nak ayat gitu. Bodoh telah. Nampaknya. Dia bodoh ni pun dia ada juga nampak susuk bodoh tu. Kalau tanya apa tak boleh tanya dalil. Cuba tengok dia cara dia klaim tu. Tak kira lah kita nak rokok tanya dalil. Ni saya bukan tanya bab rokok ni ustaz. Bab ustaz sebut ahli naubah tu saya nak tahu dalil. Misalnya. Tentang mandi siapa tu dalil. Kita nak tu bukan nak bab rokok, sujud tu tak payah dah dalil tu. Kita ngaji kecil lagi. Cuba kat tanya kita nak tahu. Cuba tanya gitu. Tapi tak ada seorang abuk. Tak ada seorang abuk tanya gitu. Tapi dia duk pusing gitu ni. Ni perkara-perkara gini sebenarnya dulu pun berlaku dah. Sebab tu kena ingat hati-hati. Ulama kita sebut orang yang suka sangat kita kata nak highlight kan. Nak tunjukkan hadis-hadis dhaif ni memang dia akan bermasalah. Memang ulama sebut orang Islam ni sepatutnya dia kena tunjukkan dia riwayat yang sahih tu. Dalam masyarakat kalau nak berzikir, mana sahih? Wihak tu pada orang kampung. Selamatlah kampung ni wihak pelik-pelik. Lepas tu bila orang tanya apa salahnya? Nabi pun tak larang, tak ada satu pun dalam hadis Nabi larang. Tak ada. Tu orang panggil bahaya tu. Maknanya dia sudah cuba nak mengambil sesuatu yang tidak jelas. Dalam agama kita ni sikap tidak boleh begitu. Kalau tidak jadi bahaya. Saya ambil 5 minit lagi. Wa ma anzalna 'alaikal kitab illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami telah menurunkan Alkitab yakni Al-Quran. Ni kepada kamu, Quran ni kepada kamu. Wahai Muhammad, melainkan mana kami turun Quran ni tidak ada sebab lain. Satu sahaja sebab dia. Agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Nak menyelesaikan masalah manusia Quran. Serta menjadi petunjuk. Petunjuk ni apa maksud? Pembimbing manusia. Pedoman untuk manusia. Khususnya orang-orang yang beriman itu. Tu tujuan Quran sebenarnya. Bukan untuk kita kata letak dalam kereta. Supaya tidak berlaku kemalangan sampai nyetok. Merah-merah Quran. Kerah jadi Quran. Tak kena tu cara gitu. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan kepada rasul maka terimalah. Apa yang rasul bawa terimalah
dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Itu sikap ahli sunnah yang sebenar. Dan Nabi bersabda lagi, ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran oleh Allah sebagai wahyu dan apa yang sepertinya bersamanya. Mana Allah beri pada aku ni Alkitab dan yang seperti kita. Gapo dia seperti kita? Hadis lah. Maknanya aku ni, tindakan aku ni, semuanya adalah merupakan wahyu daripada Allah. Kenapa Nabi boleh kata begitu? Dan kita kena beriman begitu. Sebab banyak dalil menunjukkan bahawa Nabi ni maksum. Maksum ni dia ada kitab khusus ni hadirat. Ada kitab khusus tentang maksum Nabi ni. Ulama bincang khusus tu. Baik. Saya habiskan sedikit. Maka segala sesuatu yang telah dijelaskan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah, maka sesungguhnya Al-Quran telah menunjukkannya pula. Kerana sunnah termasuk juga wahyu yang diturunkan dan diajarkan oleh Allah kepada Nabi-Nya sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Jadi apa yang Nabi sebut dalam sunnah tu tentang sifat-sifat Allah, maka itu ada dah dalam Quran. Tak mungkinlah bila Nabi bercakap tentang Allah, tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah, tak ada langsung dalam Quran. Tak mungkin itu. Jadi kenyataan ini sebagai nak menjelaskan bahawa fungsi hadis itu, fungsi wahyu sunnah tu untuk menjelaskan Quran. Sebab itulah ulama buat kaedah. Kalau Quran, kalau hadis menyebutkan fakta bercanggah dengan Quran, hadis tu kena tolak. Itu kaedah dalam agama kita. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ni tidak bercakap, tidak bertindak, tidak buat apa saja mengikut hawa nafsu dia. Kalau hak dia buat, itu wahyu daripada Allah. Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang hadis-hadis mengenai sifat Allah. Ini tentang sifat Allah ni, hak berkait dengan sifat Allah. Ataupun berkait dengan zat Allah pun, hak berkait dengan Tuhan, dengan Allah. Apa kata Imam Ahmad? Dia kata nu'minu biha, kita percaya saja. Wa nusaddiqu biha, kita membenarkan dia. Wala naruddu syai'an minha, dan kita tidak boleh tolak sedikit pun perkara. Sikit pun tak boleh tolak. Idza kanat asanidu sihan, apabila sanad riwayat itu sahih, melalui sanad yang sahih, mengikut ilmu usul hadis lah, maka kita tak boleh tolak, kena terima. Tu jelas. Kita beriman saja. Tuhan kata gitu, gitulah. Tuhan kata dia ada kaki, dia ada betih, kita terima. Betih lagu mana wallahu a'lam. Sebab tu ulama Islam tak kata Tuhan ada kepala lutut. Tuhan ada paha. Tak ada. Sebab Tuhan tak sebut. Tapi kalau sak, rijl, qadam, ada sebut. Kaki. Betih ada. Sak. Tu sahih tu. Tangan, muka. Sekadar tu ya. Tak ada ulama kata Tuhan ada telinga. Padahal kita kata ada muka ni mesti ada telinga. Dah tak boleh kira gitu. Tak boleh. Makna kalau awak, sebab ada saya dengar dia kata bila kata Tuhan ada muka, itu serupa manusia. Berat sungguh. Sebab tu Tok Guru Menti Sebelah kata payah kecek dengan orang ni. Muka kuala. Tok Guru ni almarhum, muka kuala. Muka kuala, buat apa ya awak tu nampak semua muka cik awak tu? Awak ni masalah besar ni. Bukan kecil masalah awak ni. Muka kuala. Sebut muka, dia nampak muka orang lalu. Masalah ni. Ni kalau orang-orang gini sebenarnya tidak boleh dibiar bebas. Dia kena kurus sehingga terbukti betul semula otak dia tu. Sepatutnya. Dah Allah kata dia ada tangan. Ada lah. Tangan lagu mana? Wallahualam. Ada kata terbayar tangan manusia. Makna awak bermasalah. Gitu ya. Sebab tu ada dengar mana ulama kita kata Tuhan ada pergelangan tangan. Tak ada. Tak ada. Tu kita kena ingat. Tu cara ulama kita. Lepas tu lagu mana tangan Tuhan? Tak usah tanya, saya tak tahu. Saya tak tahu. Lagu mana kaki Tuhan? Lagu mana? Tak usah tanya, saya tak tahu. Tapi saya percaya saja. Itu lebih selamat. Hak tu sebenarnya. Dan saya terima bahawa ada satu pihak yang takwil gini. Takwil tak apalah, awak nak takwil. Saya pun terima. Ahli sunnah lagi tu. Tapi kita nak kata kepada orang siapa peringkat kafir. Betul lah ada budak-budak kata kan, budak-budak kata ni. Dia kata apa ni? Tak tahulah budak-budak kata ni cerdik juga ada budak-budak ni. Dia kata dia ni cikgu besar naik kuda, kau besar kau bodoh.
Dulu muda cerdik kat lah, kau tua nampak kau bodoh. Budak-budak kata tu. Budak-budak kata. Cikgu besar naik kuda kan? Kau besar kau bodoh dia kata. Sepatut kau cerdik. Lepas tu kita, tu nak orang lah. Jadi kadang-kadang gitulah. Sebab tu kita ni jangan lebih-lebih. Ni mudah-mudah kata kat orang. Kapi nak kata. No. Dahsyat tu. Tak boleh lah begitu. InsyaAllah untuk minggu hadapan kita akan bincang poin yang ke-12. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat al-ulu. Al-ulu. Yang ni ketinggian bagi Allah. Kita akan bincang lah. Kalau tu insyaAllah. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.